Hey, what's up? Apa khabar semua? Aku harap kalian sehat. Welcome back to my channel. Ini channel pengalaman. Kita jemput 5 orang kali ni. Dah banyak benda dah. Kita terlepas dan borak dah lama dah kita tak buat. And then kali ni aku jemput my host. Dah ada Ada kenalkan diri. Kenalkan diri. Oh, aku. Okey, nama aku Aidilisha. Okey. Aku Kau belajar lagi ya sekarang? belajar lagi. Aku berasal daripada Pahang dan itu je kot. Bobby, kenalkan diri. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya orang panggil Bobby tapi nama sebenar saya Fakrul. Lebih sinonim orang panggil saya Bobby. Saya berasal dari Johor. Wah, lain macam. Alright. Mantap artis RTM kita. Ya, bintang RTM kita. Mat, kenalkan Idola diri. besar. Aku Yelah. Okay, Assalamualaikum. Aku orang panggil Mat. Tapi nama aku Muhammad Safwan. Aku baru habis belajar. Okay. Lah pulak. Kau kot. Bodoh dah aku. Aduh. Acap kenalkan diri Acap. Okey, nama diberi Muhammad Amirul Ashraf bin Azhan. Biasa orang panggil Acap. Berumur 24 tahun setengah jagung. Hai Acap. So berasal dari Pahang, menetap di Terengganu. Itu saja kot. Nak lebih PM okey. tepi. Acap ni kalau siapa first writer pasal sastra, okey Acap ada and then seorang lagi. So kita jemput 2 orang yang ada dekat video sebelum ni. Ya, So, masih ingat Zakwan. lagi saya. Zakwan. Saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kamarul Zaman. Kamarul Zaman scammer ni. Nama saya Muhammad Zakwan Arif. Berasal daripada Penang, duduk dekat Kedah. Itu je lah tu. Okey geng. Saya formal sangat just nak sembang borak pengalaman. Cara kita dah lain. Kalau dekat sana biasa aku panggil rumah kita shoot sama-sama kan. Tapi kita shoot tahu sikit ni jauh sangat lah ni. Seorang kat Penang, seorang kat Kelantan sekarang. So ada hal masing-masing, laluan masing-masing. So kali ni kita nak bawa nama baru kita. So just so hari ni Mat, nak tanya sikit lah. Nama baru, kesan kita macam mana? Nama baru. Bagi kau Mat. Dengar Mat. Bagi aku Aku dulu Asal sangat ni. Formal. Aku dengar ni Dengar Bising. macam bising-bising mungkin sebab Hari dua bising. kau. Ada sabun rumah Bobby. Wajib. Ada sabun. Kan. Aku masuk Sampai dalam. hilang. Masalahnya sampai Dia jangan bulan puasa tiba ada air Fanta, ada masak Maggi, bawa Maggi lah tiba. Itu lain. Yang tu dah lebih kepada peribadi tu. Yang tu peribadi. Oh, okey. Okey, potong yang tu okey. Yang tinggal poster tak ajak member, aku pun pribadi tu. Tapi aku bolehlah nak share sikit masa PKP tu kan. So far macam kau je tak?
Macam aku kau- masa PKP tu memang kita tak boleh keluar rumah, tapi alhamdulillah aku salah satu frontliner, which is aku buka kedai runcit lah kan, family punya kedai runcit, jadi aku still ongoing keluar lah. So aku keluar beli top upkan duit untuk jual top up, lepas tu top upkan barang-barang kat kedai, sebab seperti kita tahu supermarket tak pernah tutup kan. So aku dapat peluang lah keluar tengok dunia walaupun orang lain tak boleh keluar, tapi bukan keluar saya sajalah. Keluar Tapi bersebab. yang keluar bersebab lah. Tapi yang bestnya tengoklah masyarakat kita baru dapat kesedaran tentang kebersihan diri tu macam mana. Yang bestnya kalau masa kita beratur ATM dulu kan, masa PKP, semua orang ada glove. Korang boleh bayar trainer ATM streaming. semua ada glove. Tak ada Aidil, glove dia saya akan punya sabun gambar ni lepas memang tu. besar tu. Plastik apa janji Bobby akan tunjuk sabun. kat skill laptop lah. Bobby Yang duduk macam- macam ni. Memang lah. macam Dah PKP. Lepas tu Berapa yang meter, meter? paling kesal Dah tak bagi tahu face Bobo. mask dengan glove tangan tu orang Action. betul-betul lah. Ada yang buang mata Itu tu saja. lah. Aku Duduk rasa Tu yang macam baik. tak banyak video highlight pasal benda ni. Aku rasa studio ni patut highlight lah. Setuju. Aku rasa macam tak ada Sampai common ada orang sense recycle. langsung. Pak Bobby pergi kat mall option. Recycle tu satu. Masalahnya macam Gua aja. kebanyakan aku jumpa dekat parking lot, which is macam dia sebelum dia naik, dia buka, dia just buang macam tu je. Ataupun sarung tangan tu lepas, yelah dia tak nak bawa balik kan virus tu konon-kononnya. Dia Tapi tinggal kat tapi sebenarnya dia sudah tak sedar pun kalau contoh tu virus melekat pun dia dah buat penyebab kan. So di plan untuk kebersihan tu disisir dia daripada awal. dapat dua lah Bobby. Satu, dia dah dapat penyakit, lepas tu dia buang merata, dia spread kat orang lain dia- juga. Jadi bagi masalah kepada orang lain pula kan. itu pun dah jadi macam new normal lah kat kita kat Malaysia ni. Betul. Kalau dah tak nak pakai, lipat, buang lah betul-betul. Lagipun KKM pun dah gariskan cara nak buang, nak pakai apa semua. Masalahnya pakai dah betul, buang je salah sekarang ni. Banyakkan ni lah yang aku jumpa. Jadi aku rasa studio ni, video ni patut di highlight kepada mereka yang tak sedar lah apa yang mereka buat. Okay. Sebelum tu Sebab dah, sebelum tu dah cantik. Selepas tu Macam wakil beli. Betul. Tapi yang best Sebab tu tu lah yang kalau nak masuk kan sebelum kita nak masuk kan ada pintu kan. Masing-masing tunggu siapa yang buka luas sikit kan, mesti dia akan ciluk masuk. Sebab dia tak nak pegang pintu tu. Oh, yelah, betul. Aku pun macam tu juga. Aku tak banyak pakai tangan, aku pakai bahu kan. Tolak pakai bahu ataupun Ya, tapi nak masuk. tapi paling best kan kalau orang batuk apa semua tengok kan. Macam kita ni penyebab je. Kita kalau pakai mask pun rasa salah nak bersin. Betul. You eh? Sebab bau kita sendiri yang bau nanti. Orang kata kalau kita nak berdehem tu kan, gitu kan. So, semua tengok kan. Kita macam mangsa keadaan pula. So penyebab Itu masa awal-awal PKP kan. Masa awal fasa kan. Tapi sebab dalam ni tak ada yang duduk dekat area KL lah. Kalau ada area KL boleh cerita sikit kat sana macam mana. Tak ada, semua kami duduk apa orang kata pengalaman. Kami I duduk Korea. hello, you duduk Penang anak orang kaya. Sebut pula. Betul. Ini ni anak orang kaya. Tengok rambut. Orang Tengok kaya kan dia Zakwan. dia seorang je lampu oren. Orang ni semua lampu putih. Sorry I tak pakai lah lampu Kalimantan. Kalimantan. Pakai chandelier lah. Chandelier. I pakai LED je. Ajik. So kalau untuk nombor baru ni macam-macam lah boleh. Apa orang kata satu benda baru yang belum Banyak. pernah alami ramai orang macam sekarang ni masih terkejut lagi lah. Kena biasa lah. Setiap tempat nak kena check suhu, nak kena tulis nama, which is macam kita tak pernah kena kan benda macam ni. Jadi macam kita orang yang kerja-kerja pun sama je, kena check suhu semua. Orang batul elok, jalan betul. elok, cakap sopan. Buat macam mana, itu kita kena adapt ni lah benda-benda baru macam ni. macam mak cakap lah, at least dalam 2 tahun ni kita kena amalkan dia jadi. Bila macam saya, macam aku tanya Zakwan tadi kan, berapa kali dulu kita basuh tangan kan? Kita tak pernah nak basuh tangan. Setiap kali nak makan je. Ni tak ada sebab, tak ada apa, tiba-tiba kita nak kena basuh tangan. Jadi macam satu benda yang baru lah bagi kita. Dengan hand sanitizer. Dia pakai sabun sekali, Cak.
dia basuh tangan main sabun ke dia main sabun sekali benda lain. Oi. Tengoklah kalau dia nak senang pakai hand sanitizer je. Senang. Wangi pun wangi. Makan soalan tu. Tapi bergeser lah. Bergeser sikit lah kan. Alkohol. Alkohol. Teruk kan studio kita ni. Duduk. Sensor nanti. 18 tahun ke atas. Sensor lah. Sebelum video tu main logo 18 ke atas. Okay. Dan Zakuan tak boleh dengar benda-benda macam ni sebenarnya. Dia tak boleh. Dia sebab dia fan akademik kita. Jangan. Dia rangsa. Buat hal lah Bogil. Tak adalah. Itulah macam-macam kan. Tapi Kalau apa? yang satu lagi saya nak petik new normal kita Petik. yang Main saya petik pula. saya petik di mana sekejap saya tekan button sekejap. Petik harum manis ke? Saya dapat lihat kebanyakannya mostly lah kalau anda semua perasan kebanyakan student kita banyak yang bekerja berniaga online jadi macam Benefit satu keunikan contoh lah macam aku nak beli barang ni kan aku contact orang ni lah contoh aku nak beli brownies Bobby ada jual lah contoh kan Bobby jual apa itu saya jual kek marble kek marble nampak sekarang saya jual kek pedas so beli new normal kita dapat lihat budak-budak ramai berniaga tak tunggu penganggur lah tak Akif pun ada jual kot Akif Jual diri. bahaya jual diri. So kita nampak lah mana PKP ni bukan membantukan ekonomi tapi dia merangsangkan ekonomi lagi. Elok-elok apa orang kata kalau nak kuih kan kena pergi kedai kan tapi tiba-tiba jadi pandai semua. Buat kek ni lah, kuih ni lah. Betul. Dia jadi macam benda baru. Dia macam ni lah, macam kita duduk rumah kan, kita duduk rumah 3 bulan. Kita buat dalgona coffee tu kan, kita buat kan, sedap. Apa kata kita jual? Tiba terus dia jual. Jadi macam ni lah. Tak pernah buat apa balik. Tak pernah buat. Baguslah. Ada satu benda baru lah. Tak pernah ada kawan saya tu tak pernah buat tak ketam. Jadi bentuk ketam nampak tak? Itu sebelum raya kami buat kuih Jadi tak kita buat ketam kuih. Tiba-tiba jadi tak ketam. Baru lah Itulah benda-benda baru. Experience yang best lah. Tapi yang dengan normal baru ni banyak benda yang ni ya aku kan macam bisnes online. Benda tu terjejas tu. Macam aku rasa dia orang dah terperap buka rumah. Dia akan rasa macam dekat rumah kan dia and dia akan jadi rasa macam masa PKP dulu. PKP yang ketat dulu. First. Dia akan jadi macam benda baru untuk rumah je. And then satu benda yang terjejas untuk aku bila nak buat event ke apa semua, benda tu yang susah dia orang ambil benda-benda yang bajet mahal apa semua kan. Benda tu dia terjejas lah untuk aku lah. And then yang kedua pasal ni macam aku tengok sendiri YouTube ni apa semua, industri YouTube apa semua kan berkembang. Yang budak-budak baru nak naik YouTube ataupun baru nak kenal YouTube pun dia macam try YouTube lah. Dia dah nampak benda YouTube ni. Betul. Macam aku lama lah kan. Dia orang baru streamer, ramai nak jadi streamer. Bukan YouTube aja. Ramai nak jadi streamer. Dia sebab bila tak ada apa buat waktu PKP kan, so dia nak try benda yang baru macam saya cakap tadi, benda yang tak pernah buat dia buat. Itu yang kadang ada pernah PM ada sebut pasal satu grup FB tu yang masak apa tak jadi hari ni yang tu. Kan ada. Dia benda macam tu lah, benda yang tak pernah try kita cuba try. Jadi tak jadi belakang kita, jadi kita try. So itu antara experience yang
yang kita dapat lah waktu nama baru ni. Sebab kita tak pernah try benda tu, kita try. So itulah jadinya. Tapi yang streamer tu kan, yang streamer banyak kan dia orang terpengaruh dengan yelah kita punya gamers kat Malaysia lah. Sebab tu Betul. dia orang jadi macam ya apa dia orang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat kan. So ramai yang mencuba banyak kan. Sama Betul. juga dengan YouTube kan. Dah tengok Isap berjaya, dah tengok Akif Rudin berjaya kan. So why not dia orang nak cuba buat YouTube channel sendiri Rudin, kan. Betul. Kalau ikutkan kita pun dah buat YouTube channel sendiri. Ha. Yelah, saya nak buat tapi saya terikat kontrak dengan ni Akif. Saya tak Kontrak ikat kontrak. Video yang pertama itu lah terikat lagi baru. Macam Bobby contohnya. Bobby waktu PKP lu dia banyak buat story pasal masak-masak. Hak ni lah tukar rekod ni. Hak ni tukar rekodnya. Nyanyi Jaga pun sama. lighting. Hak ni lah hak ni. Betul. Sebab Waktu-waktu Bobby macam ni. nyanyi sekali Bobby nyanyi. nyanyi tu perkara lain aku. Tapi waktu memang musim-musim PKP ni benda yang kita rasa tak memboringkan diri, faham tak? Betul. Macam-macam kita buat. Kita buat apa? Masak-masak lah. Apa pun tahu makan-makan. makan-makan tak adalah kot sebab bulan puasa kan. Ya ke? Yalah puasa. Ya ke? Alhamdulillah. Puasa. Dia makan-makan waktu raya tu. Tapi 3 hari kalau 3 malam. Dia kalau tak Tak ada rasa Maggi sedap tak apa. Dia kalau ada puasa- Maggi sedap tu bahaya. tak ada, puasa tahun ni pun tak rasa macam puasa sebab macam share je lah pengalaman kita macam kita orang kan ada cerita pengalaman sikit. baru sebab kita orang macam saya kerja kan, jadi nak handle untuk ops pelajar pulang tu macam-macam kerangan, macam-macam universiti dah buat yang terbaik dah untuk untuk pelajar-pelajar ni lah. Macam Bobby handle budak yang entah ketemu tu. Dia macam mana? Bobby hantar tak Kita orang tak pun, kita orang macam kalau negeri Perak kan, sebab kita kat zon Perak kan, so dia kategori zon tengah. Zon tengah ni terlalu besar jadi dia skopkan jadi zon tengah tu Perak, faham? Zon tengah Perak. So zon tengah Perak ni macam UPSI ni dia sebagai satu pusat utama lah untuk pelajar-pelajar yang mana daripada universiti lain dah collect data faham? Kita akan collect data semua pelajar daripada universiti-universiti yang ada dekat Perak ni, cawangan tengah ni, untuk laporkan kepada kami berapa orang jumlah nak balik. So kami ni semua akan buat laporan ke kementerian, bagi rekod lah yang mana balik naik bas, yang mana akan ada satu tu balik naik pengangkutan naik transport sendiri kan, dia ada buka kan. So semua benda-benda tu kita kena tahu. So bagi saya lah untuk pelajar-pelajar ni saya rasa patutnya perlu berterima kasih lah kepada pihak-pihak universiti anda masing-masing. Tak kisahlah universiti mana pun, tapi ucapkan pada mereka terima kasih sebab susah tau, sebabnya perjalanan untuk pulang tu dia bukan datang waktu pagi. Dia bukan waktu pagi tau, dia waktu pukul 2 pagi pergerakan macam Sabah Sarawak kan. Dia ada trip pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. So orang yang bekerja ni kena bekerja untuk ni lah, nak support student-student ni, nak jumpa mak ayah, nak bagi peluang kan untuk beraya kat kampung. So kami yang ada ni antara-antara tak dapatlah beraya sebab kena berkorban kan. Macam frontliner jugalah, bukan memang dah jadi frontliner tapi lebih kepada fokusan education ni lah. Mantap. Kalau nak tahu pengalaman tanya dekat Aidil lah. Akif boleh tanya Zakwan dengan Aidil lah sebab dia pernah handle, lepas tu dia orang pernah disabitkan ada kontak rapat dengan so kita boleh tanyalah dia orang Atas kes membunuh. Tanpa niat. dia orang pernah kena jolok hidung tau dia orang tu. Dia orang Swab test. blood test tau. Swab test bukan black test, swab test. Bukan blood test, pregnancy test. Okay, boleh tanya. Aku cerita sikit pengalaman aku. Cerita sikit pengalaman yang pasal kena sular kat hidung tu.
Okay, aku balik daripada UPSI hantar budak zon utara 4 budak 5. Okay. So, prosedur dia sangatlah ketat, sangatlah tersusun, sangatlah sistematik yang mengikut SOP kan. Lepas tu aku balik, mak aku salah seorang pegawai KKM. Okay. So, mak aku dah cakap, balik ni kena kuarantin. Okay, walaupun balik melalui bas KPT, bas universiti. So aku balik, aku kenalah kuarantin 14 hari. So, aku kena kuarantin, aku tak kena swab test lagi. Bila aku dah balik, tiba-tiba ada pula kes. Dan aku ni pula, salah seorang student yang balik malam tu, kena pergi buat swab test. Kena pula diberikan tempoh kuarantin selama 14 hari pula. So bayangkanlah, aku dah koyak 14 minggu balik duduk rumah, dia bagi lagi satu surat, kena duduk lagi 14 hari. Aduh, time tu, aku dah macam, aku memang dah koyak habis lah. Aku dah tak tahu apa nak buat kan. Kerja aku kat rumah, bangun, tidur, repeat. Bangun, tidur, makan, tidur lagi. Sampai pok aku marah lah. Trik satu lagi. Trik satu lagi. Tu jangan cakap. Tu tak ada visi buat lah. Malu korang. Macam tu lah. Lepas tu. Kronologi dia tu macam mana Wan? Macam mana mahal. budak tu boleh dikenakan yang kronologi dia tu nak tahu juga. Aku Dia tak tanya tahu. ID Macam mana dia boleh kena tu? Yang itu kena tanya Aidil. Aidil Sebab yang viewers kita nak tahu. Coronavirus tu. Kau kronologi. ID dia. ID dia pengalaman. Kronologi dia dulu. Oh, sudah Okey. Okey. Dia macam ni tau. Sebenarnya budak tu nak kata dia sakit teruk tak ada sangat. Dia kata kalau tak silap aku lah. Dia hanya ada macam asma ke sesak nafas, something like that lah. Dia memang pergi dengan klinik sinilah, klinik KKTM ataupun klinik kesihatan Tanjung Malim. Dia memang pergi medical check up lah. Dia ada appointment dengan doktor, ada mingguan punya appointment. ID cuk. Abang ada abang. Abang dengar tak abang? Tak tahu ada ke tidak. Tak tahu. tak baik tau. Okey. Yang menghantar student tu ke klinik tu salah seorang pembantu fellow kat sini. So nak jadikan ceritanya, sebenarnya dia tak ada apa-apa pun. Waktu nak penghantaran dia balik tu yang universiti uruskan penghantaran pelajar pulang tu, dia tak ada apa-apa simptom pun. Cek suhu okey, semua okey kan. Yang jadikan ceritanya bila dia tiba di Sabah, di airport Sabah, dia orang di swab test tau. Okey, lepas dia orang swab test tu, beberapa hari selepas tu dia hantar tu dalam berapa bulan lah Bobby dia balik tu, budak tu balik? 6 Lebih kurang lah. Lepas tu 11 hari bulan tu dapat tahu keputusan yang budak tu positif. 6 hari So, bulan dia balik. once dapat tahu keputusan tu budak tu positif, usia memang totally lockdown lepas tu. So, antara kontak rapatnya salah seorang rumah kami, pembantu fellow tu. So, yang ada dalam rumah tu, aku, Bobby, Anip. So, memang kami pun jam agak waktu tu. Nak Kami makan jiwa selera. tertekan. Hilang selera waktu Hilang selera berbuka. makan nak buka. Tapi nak tak nak. Tapi insting kami kuat lah. Dia tak kena kat usi waktu tu. Sebab pelik lah bila masa penghantaran balik dia tak ada apa-apa. Infection apa-apa semua. Dia tak okey. Budak tu memang sihat walafiat kan. So kami fikir mungkin dia kena waktu kat airport. Mungkin. So prosedur memang ketat lah. Lepas opsi lockdown. Lepas Universiti Pendidikan dia setelah dia tu lockdown. Memang rapat gila nak keluar tak boleh. Makanan Share semua sikit. hantar. Macam mana usi di lockdown? Masa usi lockdown tu, makanan semua orang luar yang hantar. Catering luar hantar. Dia setiap college tu berbeza catering tau. Berbeza. So setiap waktu tu, kan bulan Ramadan ada macam untuk non-Muslim kita kena ambil waktu sarapan, breakfast, lunch dengan makan petang. Waktu makan petang tu ambil sekali untuk yang Muslim untuk berbuka. So lepas tu untuk malam pula ada more untuk Muslim, lepas tu ada sahur pula untuk tak larat sahur tak larat. Kami rotate lah penggiliran untuk mengambil makanan tu dekat pintu pagar besar UPSI tu.
So memang itu memang pengalaman yang ni lah. Oh. Sebab nak balik waktu tu nak cerita kan nak dekat raya. Memang nak balik tapi bila fikir balik COVID tengah orang kata berleluasa kan. So memang daripada kita balik takut kita terinfect orang lain. Macam contoh nak balik confirm akan naik pengangkutan awam contohnya. Kalau tak ada naik pengangkutan awam mungkin naik kereta ataupun motor. Tapi dalam perjalanan tu mungkin kita akan ada tersentuh tanpa kita sedari. Dekat situ mungkin berlakunya ni lah. Kita tak tahu tempat yang kita sentuh tu macam mana kan dia punya apa orang kata dia punya kondisi dia macam mana kan, bersih atau tak, mungkin tempat tu dah pernah orang sentuh ke apa kan. So kami ni membuat keputusan yang tak balik lah beraya di sini, di IPT ni. Itu je lah. Ni frontliners IPT untuk saudara Akif tahu. Dia orang adalah pembantu fellow. Nanti bagi tahu viewer. Kan nanti viewer cakap dia orang siapa bagi pendapat tak, dia orang ni pembantu fellow. Yang berjaga menjaga college lah. Nanti buka lah Google apa betul pembantu fellow, apa itu. Jangan Google dia lain Akif tak bagi tahu siap-siap. Macam hari tu lepas tahu apa dah ada orang positif apa semua, korang sendiri pun tak boleh keluar jugalah 100%. Tak boleh sebab yang kita orang kan nak raya lagi 2 minggu. Kami beli barang terus tau. Sebelum nak lockdown tu, kita orang beli barang 2 minggu terus. Bayangkan ayam dah petik ada 2 minggu. Dia macam ni 11 hari bulan confirm budak tu positif. Okay, 12 hari bulan tu usia 6, siang 13 hari bulan lockdown. So 12 hari bulan tu kami keluar beli barang untuk standby 2 minggu punya. So kalau ayam 2 minggu berapa ekor? Kami beli 4 ekor Kami beli 3 ekor je. 3 ekor. Ya ke? Seekor lagi mana? Ada cakap 4, mana lagi seekor? Udah puasa kan. Seekor lagi kami cakap. Semua boleh tengok. Payah kau. Bulan puasa Buti dah ada. Tidak ada. Bulan Ramadan banyak kan amal jariah. So kami sedekah lah seekor. Kami kat sini bagi tahu siap-siap, kami kat sini memang suka gurau dengan Bobby Viewer jangan nak terasa kita orang memang This is not about body shaming, okay? Ini bukan kita orang memang Bobby macam ni. Kita tapi macam ni kan. Bobby handsome kot. Comel lah, dia tu comel. Bobby handsome. Comel lah. Bobby comel. Next. Next. Bobby handsome. Okay, next. So apa lagi saudara moderator? Kalau tadi kan, okay saya nak tanyalah pula. Kalau dia sibuk dia tanya kita punya soalan, apa nombor baru, kita pun nak tanyalah tuan rumah ni kan. Kita nak dengar juga apa pengalaman dia. Betul tak? Dia kan nurse. Nurse? Ceritalah sikit pengalaman. Macam mana, apa perasaan nombor baru yang dulu, yang sekarang? Okay. Jadi nurse sementara. Kita bukan nak cara cari pengacara tau, tak adalah. Kita bukan cuma cari tuan rumah, tapi kita nak dengar juga pendapat tuan rumah. Tak apalah Bobby, ni kan channel Bobby. Salah. Salah channel lah. Tak apa. Okay. Macam aku itu aku sebelum PKP apply satu klinik. Satu dalam klinik tu dalam 5 bulan. So masa dekat tak ada benda yang sebab kita orang bila dia 3 hari sebelum 15,000 PKP tu, PKP tak silap 15 ke 16. So kita orang dapat arahan terus cakap okay, klinik kena set up semua macam safety teruk lah. Kita orang kena macam itu kena lock, and then patient datang pun kena keluar dulu tanya sakit apa, dari mana apa semua. Sangat ketat. Bila dah tahu data dia dari mana apa semua, baru kita orang lepas, and then kita orang bekerja
esok pagi kita orang mandi dulu lah. Mandi. Memang pakai baju siap semua, tutup dengan ni, tutup apa dengan semua. Memang panas gila. 12 jam pakai pakaian tu. So walaupun klinik tau, dekat kaunter ataupun kita kontak dengan doktor just pegang pintu ke apa semua, tapi benda tu kita jaga lah. Itu safety lah. Kedua, Mat, serius je Mat. Muka serius je Mat. yang kedua aku kena. Okey. Satu hari tu ada makcik dia macam kita tahu lah risiko dia tinggi apa semua kan. Satu hari tu makcik tu datang dengan anak dia terus maknanya dia buka pintu, dia masuk, dia cakap dia nak ke doktor. Dia cakap dia demam-demam. Kita orang dah tu kita orang rehat, pintu buka lah macam biasa. And then dia cakap dia nak jumpa doktor. Dah lah aku yang depan kita tu. Terus aku macam jarak jauh sikit, cik, kenapa? Lepas tu dia cakap nak jumpa doktor, demam apa semua. Makcik dia mana? Daripada KL. Dia cakap PKP and then pak saudara dia ke meninggal. Dibalik sebelum PKP and suami dia pun meninggal. Oh lagi berdebar. Tang tu kan. Dia siap batuk-batuk tu, batuk dia berpahak kan. Takut gila. Lepas tu macam tu kita orang tu keluar and then pergi ke hospital besar tu. Pergi tak dapat info lah. GP ke apa semua tak dapat nak tahu kan. Cuma aku punya murun tu, aku punya terkesan tu tahap mandi dan dia ambil cuti. Ambil cuti sebab apa? Sebab jadi mental sekejap. Jadi macam takut gila. Kita rasa macam itu yang paling teruk sekali lah. Lepas tu macam yang kita biasa sebab klinik kita terus dapat safety terus kan. Semua jaga and then sebulan 2 minggu sekali kita orang akan bersihkan klinik, cuci habis esok satu hari and then clear dengan air pemati rumah semua lah. 2 minggu sekali gitulah, lebih kurang macam tu. Tapi okey lah, taklah sangat. Tapi perasaan takut tu dalam tempat yang beresiko cakap gitulah. Okay. Soalan ni sering ditanya kan. Dia cakap takut kan. Hang takut Tuhan kan, hang takut COVID? Oi, jangan. Oi. Soalan mati kan, soalan maut. Ini jerut tengkuk ni. Kalau hantar soalan tu siapa tanya. Oi, aku pernah dengar soalan ni tau. Yang viral. Viral soalan tu. Dia macam entah, dia rasa macam lepas kita tahu makcik tu apa semua kan. Kita satu lagi. Bukan aku sendiri tapi staff orang member satu klinik. Dia pernah terima barang daripada syarikat pos lah tapi tak pasti pos apa. Tak banyak kan sekarang kan. And then satu hari tu member tu pernah datang hantar barang dekat klinik and then viral orang yang hantar tu positif. Kita orang tu dia punya takut sampai berhenti kerja. Sampai dia pada kru kan, kita orang dapat info doktor hantar, dia cakap positif. And then bila tahu tu
kita punya doktor tu, kita punya bos, dia pernah datang. Ada rekod dan yang ambil barang dengan tu adalah staff kita orang. Ambil secara dekat lah, macam counter dengan kita kan. Dekat, tapi bila tahu dia positif tu, staff kita orang tu tak datang kerja itu, and then nak minta berhenti. Kau bayangkan kan, kita masa tu, oi, mental tegur. Tapi cerita pasal post kan, aku nak cerita juga lah, masa PKP kan banyak orang jual hand sanitizer kan. Sabar Mat. Cerita ni kelakar sikit. So aku pun ambil kesempatan jual hand sanitizer lah, yang mana yang tahulah kan. So once naik cerita pasal postman kena COVID, lepas tu jadi kita nak buat penghantaran barang, orang nak terima tu jadi takut. Jadi yang kelakarnya, aku ada deal dengan satu customer, aku jual hand sanitizer. Lepas tu dia takut macam mana kalau hand sanitizer tu ada COVID. Faham? Jadi macam kita macam blank kejap kan. Kejap aku nak post hand sanitizer, benda tu membasmi kuman. Lepas tu dia takut lagi dengan hand sanitizer tu, takut ada kuman, takut ada COVID. So aku mungkin macam tak apalah, macam ni lah hand sanitizer tu. Lepas tu aku cakap macam ni lah makcik ambil, makcik tak payah ambil lah, makcik suruh postman letak kat luar, jemur ke, makcik basuh dulu kotak dia tu. Kalau nak basuh hand sanitizer tu sekali pun basuh lah kata. Okey lah kalau macam tu. Dia macam ni tau. Macam Bobby kan, kalau kita rasa benda ni kelakar kan, tapi kadang-kadang bila orang yang dia macam mana, bukan cakap tak bercampur orang sekeliling, kadang-kadang ada je orang yang macam ni, yang duduk pendalaman ke, tak semestinya lah. Betul. Dia pemikiran dia tu, dia rasa macam benda tu boleh dinampak dan macam tu lah dia rasa. Dia beza dengan pemikiran kita yang budak muda, kita lagi belajar, lepas tu kita dah bercampur gaul dengan orang kan. Ada je yang macam gini lah, yang jumpa macam ni. Ya. Macam Acap sendiri lah, Acap kan. Macam Acap cakap kan, PKP tu Acap keluar kan. So bila balik rumah, nenek akan suruh mandi walaupun Acap di zon hijau kan. Macam korang tahu, Acap duduk di Hulu Terengganu. So di Hulu Terengganu, start daripada awal PKP sampai sekarang memang kosong. Kenapa dia nampak macam orang Terengganu pun? Tak nampak penyuh belakang. Lepas tu dia memang kosong COVID. Memang daerah kami daerah sifar COVID. Jadi macam bagi kita macam dah okey, kita dah jaga apa semua. Balik pun. Jadi bagi orang tua-tua ni, orang yang warga emas ni, dia orang selalu tengok TV apa semua, dia orang kata tetap kena mandi juga, pergi keluar mandi. Jangan dekat macam tu lah. Dia macam contoh ni lah, macam saya bagi contoh paling senang je. Anak belajar mana? UPSI. Oh cikgu sama je. Macam nenek Acap tengok TV kan, tengok orang ni keluar lagi tak takut ke, macam tu. Ada kita macam kalau boleh nak keluar kan, macam tu. Member aku jual delivery barang kan. Lepas tu dia cerita satu hari dia pergi hantar barang. Dia cerita pengalaman dia hantar barang tu kan. Lepas tu dia hantar barang. Sampai ada yang bubuh duit dalam plastik. Bubuh duit dalam plastik kan. Bubuh duit dalam plastik, lepas tu baling kot tingkap ke. Ayuh. Barang tu tinggal kat luar macam tu. Dia orang punya, orang cakap macam takut sangat kan, orang cakap kan. Ya. Dia cakap takut macam-macam dia. Sebab tu dia bagi aku tu lah, kadang-kadang anak-anak tu yang ada pengetahuan, dia kena educate sikit lah mak dia kan, supaya ada education, learning kat situ. Sebab kadang-kadang orang yang macam warga emas semua ni, dia orang zaman dia orang bukan zaman macam kita ni lah. Kita ni semua di ujung jari orang cakap kan. Macam Bobby cakap tadi lah. Sebab tu itu peranan anak-anak, peranan orang sekeliling tu bagi tahu yang tahu tentang bahayanya COVID, apa yang perlu buat, kenapa macam ni, ada news, kenapa news hari ni. Sebab tak semua orang ada akses. Ada rumah yang tak ada TV pun. Betul. Dia mengharapkan kawan-kawan dia, kadang-kadang kan
orang tua-tua kan dia suka pergi lepak kat kedai. Dia mengharapkan cerita-cerita daripada kawan-kawan dia tu lah. Jadi kalau Itu pun belum tentu betul. itu pun Kawan belum dia. tentu. Itu pun belum tentu betul sebab kadang-kadang cerita dekat kedai kopi tu sampai satu dunia punya cerita dia pun boleh cerita kan. Betul. Sedangkan dekat ni dekat berita belum keluar lagi, dekat kedai kopi dah keluar benda Dah tu. keluar dah. Betul weh. Macam yang satu video India tu kan, yang dia cakap jangan sebarkan information yang tak betul lah kan. Kabar-kabar angin yang guna apa daun dekat di pintu. COVID tak masuk dalam rumah. Sedangkan Go corona, go. WHO pun tak dapat lagi. Tak dapat lagi antivirus. Dekat universiti hebat-hebat yang buat research pun tak dapat lagi. Dia orang dah dapat gantung daun apa dah dekat kulit ni. Pokok. Jadi Gila. orang warga Pokok masa Melayu, dia Pokok dah Melayu, percaya dengan benda tu lah. So education tu kena bagi lah. Betul lah, education tu penting. Sebab tu kita orang muda ni kan ajarlah dia orang. So Cerita benda so far sekarang semua masih mengamalkan new norm lah. Masing-masing keluar pakai mask lagi. Kadang-kadang kan bila kita dah tahu okay, dah lepas dah PKP tak ada apa kan. Bila kita rasa macam apa kita pergi kedai kan. Bang pakai mask kan. Kita pun teringat balik. Kadang-kadang kita pun hampir terlupa benda tu. Betul. Walaupun sekarang dah pasal PKPB kan. Tapi langkah-langkah penjagaan tu mesti kena orang kata kena ni lagi lah. Tak boleh ambil mudah lah benda tu sebab kita macam Mak cakap awal tadi kita tak menang lagi. Ya. Dia masih ada lagi. Kita masih berjuang dengan musuh yang tak nampak. Betul. Yelah. Mak dia keluar tu. Kata-kata menteri dia tu. Dia aku Menteri Perdagangan Korea. Oh. So far semua berasa kan semayang pakai mask lah kat masjid. Berasa. Aku nak pergi Jumaat kena ni kot. Kena halau balik lah. Sama lah. Dah tutup kena halau balik. Aku yang masa mula-mula Terengganu buka tu dah kena halau dah. Cerita sikit kenapa? Tak ada lah kan masa tu dia umumkan esok dah boleh semayang Jumaat macam biasa tapi 40 orang ataupun tengok keluasan masjid kalau kat Terengganu lah sebab dia ikut negeri masing-masing. Jadi aku decide nak pergi dalam pukul 1 lah sebab dah tahu Zohor dalam 1 lebih kan dah tahu lah. So kita nak pergi dalam pukul 1. Tapi dia dah cakap masjid start buka pukul 12. So aku cadang sebab aku ke Daruncik kan. So aku akan tukar-tukar shift lah macam ayahku naik dulu mandi lepas tu aku duduk kedai ayahku naik siap-siap lepas tu bawa aku duduk macam tu lah. So ayahku dah siap, ayahku pergi lepas tu tunggu mak aku turun untuk aku siap-siap dan aku pun pergi masjid dalam pukul 1 macam tu lah. Dah siap apa semua masa mula-mula kan jadi macam orang pun macam tak biasa lagi kan nak semayang kena pakai mask. So ada yang berbatah balik datang kedai aku, abang ada jual mask tak bang? Kena buat sejadah, ada tu halau sebab tak buat sejadah, ada tu tak ingat ambil semayang pun ada lagi. Kena ambil semayang dari rumah kan. So itulah normal baru. Lepas tu memang aku dah pergi tengok sekali pagar dah ada orang tutup lah. Dan yang bestnya sebelah aku tu JKK pun terlambat September Betul. Bukan kutuk JKK Sebab dia tak boleh kompromi lah sebab benda tu dia tak boleh kompromi. Itu nak menunjukkan kita tak berkompromi. Siapa-siapa pun datang lambat. Ya. Itu yang muncul sebab kita dalam nak kurangkan korupsi. itu yang naik kat IG tu kan macam mana kalau kita nak masuk syurga kan tiba-tiba tak ada nama terkeluar nangis baik itu sebenarnya anda patutnya kita yang boleh berfikir ni tak adalah sampai cakap macam itu kan. Belajar ilmu agama kan daripada kecil. So takkanlah benda-benda tu pun nak dipertaruhkan dekat dunia ni. Itulah ayat kasar dia. Tapi aku ambil Jumaat yang biasalah. Johor asal kan. So aku ambil peluang yang tu lah. So dah tahu. Masa tu memang tak ramai orang. Confirm. Yang ramai kat Langkawi. Tiba. Ramai kat Langkawi punya. So macam tu lah ambil peluang. Kan? Di mana Cik Zakuan? Zakuan. Onda Zakuan. Apa dia? Apa tak dengar kan?
Tak dengar Wan, tak dengar. Siapa di talian? Tu dalam jamban lepas tu. Kau ada dalam tandas Mic kau buka tapi suara tak dengar. Halo, siapa di talian? Nak Macam tidur kat, aku. macam dekat tempat acap kan boleh datang macam tu je. Macam dekat IPT macam sekarang dekat UPSI, aku dekat UPSI kan. Dia setiap minggu dia akan bagi satu Google Form tau untuk kita isi. Oh. So isi lah, isi. Aku tak pasti limit dia Keberadaan berapa. kita kan. Keberadaan kita isi untuk masuk untuk solat Jumaat di masjid tu lah, Masjid Al-Musyidin ni. Isi Google Form tu. Okay, lepas isi dia dah mention kat situ. Datang datang awal. Seeloknya 12 suku datang. Sebabnya minggu lepas dia baru buat announcement yang pukul 1 pintu masjid akan ditutup. Maknanya dia limit sampai pukul 1 je. So aku yang datang pukul 12.30 pun beratur panjang. Dia memang panjang gila beratur. Sebab dia akan check dulu, lepas tu dia akan check suhu. Sebab polis akan jaga kat depan tu. Pukul 12 orang kena datang dah. Sebab once kita datang awal pun kita tak boleh masuk lagi. Kita nak berseru nama itu lah. Yang new normal kita. So mostly yang aku tengok yang datang lewat semua yang duduk belah luar. Yang mana datang awal masuk dalam lah, tempat yang ada kapet tu kan. Yang penting buat jalan masing-masing lah, tu je. Dengan pakai mask. Sembayang pakai mask berpeluh. Ya. Berpeluh dalam ni. Memang perlu. Sudah sembayang tarik je. Masih tak? Masih tak? Masih tak? Masih sikit lah. Tapi okey lah. Gangguan aku ada jawapan. Aku ada jawapan untuk soalan hang tadi Zakuan. Apa dia? Aku ada jawapan untuk soalan hang tadi. Apa dia? Jawapan dia. Apa soalan hang tadi? Takut COVID ke takut Tuhan? Takut COVID kan takut Tuhan kan? Jawapan dia macam ni lah. Dia sebenarnya tak ada soalan bodoh. Cuma ada orang bodoh sedang tanya soalan bodoh. Bodoh? Aku menyampaikan balik yang bodoh tu tanya. Aduh, sakit tu kena. Tapi itulah kan. Dia macam tanya pun tak fikir juga benda tu datang dari mana kan. Ya, sebenarnya macam ni. Dia tak ada soalan bodoh. Yang ada adalah orang bodoh sedang bertanya. Jadi siapa bodoh kat sini? Betul. Aduh, gila. Aku rasa kalau podcast ni duduk sama-sama dalam studio, aku rasa bergaduh dua orang ni. Tubuh ni. Tak, dia orang utara memang style macam tu. Dia sembang tak kemahnya memang tak boleh. Dia Kalau kemah ada dalam studio, kita ada punching bag. Hajar. Aku hajar. Kalau dalam sidang jadi menteri kelakar dah. Babi. Tapi ada satu gini normal yang kita tak kongsi kan. Which is yang mana kaki-kaki gamers cuba tengok rank masing-masing. Semua tinggi-tinggi. Macam aku sendiri lah kan. Aku main PUBG kan. Dulu tak pernah dapat Aku siap masuk pertandingan kan. Tak pernah dapat ace bhai. Tapi sejak PKP ni 2 kali dah naik ace. Kalau budak-budak ML tak tahu lah rank tinggi mana main tu. Aku tak pernah dapat conquer, tiba-tiba nakkan conquer kot. Aku lagi hebat. Kalau hampa naik rank conquer tu, aku lagi hebat aku rasa. Paling tinggi apa paling tinggi? Conquer paling tinggi. Dia ace paling tinggi. Ace conquer. Aku uninstall tu weh. Ui. Sebab main ML dengan 4 satu lagi. Janganlah sebut. Lagi dapat tajaan daripada Forex daripada channel ni. Saya merayu kepada yang pemain-pemain Forex ni bolehlah sponsor channel ni. Baju tak ada logo abang. Baju tak ada logo. This video ni siapa ni tuan rumah, kalau nak bagi kami ni, bagilah kami baju ke tersebut. Baju saya apa Bobby PM tepi saya special sikit. Sorry saya tak ada. Saiz korang tak ada ya? Mak, kalau orange spot ada. Sorry baju orang lain semua tak ada. Semua bagi kat Bobby. Ah, Dia tak cukup.
Jahit satu baju je. Cantum kan? Cantum kan. Itulah. Okay lah, kita sebut pasal forex. Forex naik sekarang. Dah. Dia tu forex tu permainan orang miskin je kan tuan. Ya, korang tu orang tak pandai ya. Aku orang kaya kan. Orang kaya tak main, tak belajar benda-benda tu. Orang kaya tak main forex, dia tanam duit je. Dia tanam duit tu tumpul. Beli emas Tanam duit dekat pokok pisang. Lepas tu naik. Weh. Dah beli emas. Tapi tu lah new normal kan, orang main game gila babi lah aku boleh cakap. Betul. Hampir- Sampai hampir tak ingat dunia Tapi kan? tu Tak lah, ingat dunia kan? macam mana PM kita cakap itu kan. Hmm. Dia cakap ke sana ke PM sini, depan ke ke PM sana ke belakang? sini. PM tepi ke, PM belakang ke, PM depan? Sekarang dah tak boleh dah main PM. Salah KDN KK sama nanti. Oh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh, Penuh tak mat. Saya ingat Kena bagi harga tu. Okey, macam mana bagi harga mat. di Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Oh, Dia cakap itu Takut. kan dekat dalam dia punya ucapan dia kan. Rakyat Malaysia ni sebenarnya kreatif kot. Berfikiran kreatif kot. betul. Sampai ucapan dia pun jadi lagu. Basikal pun boleh kayuh dalam rumah. Betul. Benda ni sebenarnya kan. Benda ni masa aku sekolah dulu, pengetua aku cakap dah. Pengetua aku nama dia Cikgu Osman Nur. Dia dah cakap, Zakuan, jangan letakkan diri dalam zon selesa. Dan bila letakkan diri dalam zon selesa ni, sebenarnya dia kita akan jadi semua benda kita selesa. Kita tak mau cuba something yang baru. Kita tak Kebiasaan kan? Kebiasaan. Dia jadi kebiasaan. Kita rasa macam tak apa, benda ni senang je, benda ni boleh je, benda ni aku boleh hadap je. Tapi bila kita dapat satu situasi yang macam ni, sebenarnya kita berfikiran sebenarnya boleh pun buat benda tu kan. Bukan tak boleh buat, kita boleh buat, tapi cuma tak ada something yang drive, tak ada something yang push kita untuk buat benda tu. Betul lah, macam forex kan. Dia sebenarnya macam tu lah. Manusia ni dia kena ada satu tekanan untuk push dia ke atas. Maknanya kalau dia kita macam dah ni lah. tekan, Dia ibarat dia macam anjing kan. Tiba-tiba korang tu kena ligang anjing. Dia tak pernah boleh lari pun. Walaupun badan dia besar, tiba-tiba dia boleh lari. Tunggu laju. Kejar dengan Sebab anjing. Laju Dia tu. Betul. Cakap ni atas pengalaman. Analogi yang bagus. Terdasar Yelah. pengalaman. Kalau nak Yang badan kalau besar tu. nak tahu lebih lanjut boleh tanya baju oranye. Ada 2 orang baju oranye ni. Tiga baju oranye. Betul lah yang baju orang yang boleh lari. Kau kena cakap macam tu. Kena mention, kena detailkan kan. untuk pengetahuan, dia boleh lari. Seminggu je nak pergi praktikal naik basikal. Lepas tu Mat tolong hantar. Bisa mau belajar. Kawan kita tu kan, dia seorang tu kan. Yelah. Aduh, hai. Dan Mat pun cakap, Haziq tolong Haziq. Aduh, pengalaman semua tu kan. Sebab kan, Tahu kan. benda-benda macam Tapi ni benda- kan. Apa? Benda-benda ni macam aku tak duduk satu rumah apa semua dengan korang. Tapi benda-benda ni yang menjadikan seronoknya duduk satu rumah. Akif dulu sibuk. Dulu Akif macam kita. Tak. Apa tu, dengar nak pergi luar negara tapi terbatas. Kata nak pergi Jerman kan. Nak pergi Jerman syuting dengan Ukasha. Lepas tu tak sempat nak jumpa Akif. Dia nak pergi dengan Ukasha. Gitu. Sekali. Ukasha. Aduh. Dia biasa lah. Dia masa kita belajar kita nampak ada jalan ya.
Jadi kita push awal push. One day tu bila sampai dah ke puncak dia adalah time-time yang jatuh sikit yang Biasa. Bak kata orang, Itulah kehidupan nama dia. ya bak kata orang, Tu macam nak bangun. betul. Bak kata orang apa, tak adalah ajar mahu di tangan Tuhan lah Cacat. Kan Bobby boleh teruskan. Anak lah merajuk. Pak nak Bobby. Bak kata Nas kenyang, tengoklah baju sedang didobi. Sebab apa? Ha. Ha? Tengoklah baju sedang didobi. Buat Macam apa? kehidupan kita juga. Ya. Yelah dia buzir tu. Apa tengok baju tengah dobi buang masa. Tapi inilah yang bestnya Man Raja Lawak sebut apa? Sebab kehidupan Tapi- ni adalah jangan berlari. Sebab kehidupan kita ni adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Dia kata. Itu. Itu Takkan pasal Bobby apa? nak lari. Takkan Bobby nak lari. Betul lah, jangan lari. Hidup ni Itulah, sebuah dia perjalanan. tak lari pun semua jalan je. Oh Siapa lari nak kejar? penat. Lari Ya, penat. tak kisahlah hang berjalan ke hang berlari ke, janji arah tu betul, jangan arah tak betul. Betul. Dia akan macam ni Awan. Dia jalan Ah. dia macam ni Awan. Dia Kalau jalan macam ni jangan Awan. Macam ni jalan jangan. Dia macam ni sore awet. Dia macam ni kena naik. Kalau macam ni kena sell. Draft kena naik kan. Draft kena naik. Kampret. Okey sekarang ni draft naik ke turun? Tak check lagi. Dia Tak pukul 12 jangan dah boleh check lagi Bobby. Pukul 12 jangan check lagi. Dia Oh. dah tunggu. Dia ada masa dia. Dia tak sabar tengok kawan kaya. Dia masih Bobby bila lagi Bobby kena belajar Bobby. New normal kan. So kita kena belajar Saya ni normal upah orang je. Oh, upah pun masuk juga. Jangan risau. Bobby skim cepat kaya. Bobby scammer tak apa. Tak adalah. Hello. Macam ada tunggakan bayar dengan. Buat sekali Bobby. Hello, tak main macam itu. Kita usaha sendiri kot. Kita jual ni kot. Terpromote pula. Oi, tak nampak lah Bobby. Tak nampak. Kita jual ni babe. Oh, kena bayar dulu. Kena bayar kat channel ni. Baru boleh promote. Popeye Crunchy Kena bayar kat channel ni. Bukan boleh tunjuk gitu-gitu je. podcast ni sponsor masuk tau. So yang ni lah. Inilah new normal yang kita nak cakap kan. Orang kerja semua berniaga. Tak ada yang tak berniaga. Kan. Macam gini. Ubat putih tak putih, ubat jerawat tak jerawat, ubat makan tak makan. Semua ada. Makanan, Semua ada. baju seluar, minyak wangi semua ada. iPhone. Siapa nak beli iPhone ke apa boleh rujuk pada Zakuan Tokek. Tersebut lagi. Dah keripik apa? Keripik. Apa? Tempe. Tempe. ID lah ada, Zakuan ada, Bobby pun ada. Tapi tak sempat dah ambil. Dah habis. Kapan stok sampai? Itulah. Siapa nak beli sambal tempe boleh Roger ya, Bagi Bobby. kami bertiga, okey? Itulah yang kita katakan new normal kan. Tempe tu? Semua berniaga. So kita nampak lah rezeki ni di mana-mana. Rezeki ni tak kira orang. Rezeki ni ada je. Untuk aku kan, dia macam bila dah start new normal ni, masa PKP hari tu, sebelum PKP, aku dapat kerja dekat klinik. Yang mana tempat kerja tu tak akan tutup lah. Maksudnya ada virus apa semua lah. Tak tutup. So income ada lagi. So boleh jalan lagi. Kau bayangkan kalau aku tak 100% Kerja. business aku, and then business aku sepanjang PKP tu jatuh. Tak ada job. Takut je. Ya, Tapi itulah Tuhan tolong lagi lah. Itulah. Satu lagi kan, kita ni kan bila rumah baru ni semua kita kena bersyukur lah. Satu lagi thanks jugalah kepada kerajaan yang memimpin kita sekarang ni. Ya, betul. Pada orang pun Hidup muafakat nasional. kita bukan nak pihak mana-mana tapi yang baik kita ikut kan. Kita sebagai anak muda ni kena pandai menilai. Kita bukan cakap kita ni yang terbaik tapi kita nak terima kasih lah kepada kerajaan Malaysia yang macam-macam lah prihatinnya. Kita kena bersyukur dan bangga dengan Malaysia sebab Dia tak lupa maksudnya dia tak lupa daripada
Tak lupa pada macam golongan orang muda, tua, bayi, peniaga, makcik, Orang kaya, orang miskin. kaya miskin semua dapat. Dia jaga. Ya. Kita ni Gelandangan manusia nak pun apa lagi? jaga. Patut kita Orang bersyukur. Rohingya pun jaga. Kan, prihatin sangat kita ni. Shallow semua. So, itulah. Netizen tu jangan tahu nak kecam je. Kecam. Maksudnya janganlah kecam sebabnya itu tapi terpulang masing-masing punya tanggapan dan pendapat. Dia kecaman dengan pendapat berbeza, Bobby. Berbeza, tapi bagi saya dia bersyukur dengan kehidupan yang ada ni selagi kita masih sihat, selagi kita masih ada keupayaan untuk Ustaz akan berceramah hari ni, tajuknya sedarlah diri. Scammer. Masya Allah, Ni orang cakap scammer ni, scammer. Kan. Shallow. Kita kena banyak bersyukur. Shallow makan kacang. Shallow. Cukup 500 aku share. Okey. Kau 20 tweet, 20 retweet aku buka thread. Aku buka street ni. Betul lah. Shallow. Sebagai anak muda ni kan tengok nasib apa nak konten je. Betul lah. Saya sendiri pun Kan bangga kan- dengan Malaysia. Kan news paling latest sekarang ada satu stesen TV tu AJ. kecam Malaysia kan. Al Jazeera. Jazeera English tu. Betul. Bagi Aku dah pendapat tengok sikit, bagi kan. pendapat sikit, bagi pendapat. Aku rasa ni kena buat broadcast lain kot. Ni kena buat video lain kot. Betul lah tu. Betul. Rugi konten. Atau sentimen Full video dia. tu. Itu lebih Kan. nak serius lah. Kita nak serius sikit boleh lah. Aku rasa kita boleh stop dulu, pergi tukar baju and then kita broadcast balik cerita lain. Uish. Tak boleh bos. Bayaran satu je. Bayaran bang. Bayaran. Aku rasa Macam ni je. aku rasa kita kena tengok dulu video tu kot. Baru No. Boleh kita faham. kena tengok video, tengok siapa-siapa tu fakta. boleh buka dekat podcast ni kot. Sebab itulah kalau nak sampai ke satu benda tu tengok sampai habis dulu. Kan kena marah ni. Tak, Betul. dia kalau Sebab secara tu umumnya buka kita dulu, tahu dah. kita tengok. Kita tahu pendapat masing-masing kan. Betul. Tapi saya sokong lah kalau nak berhentikan dulu sebab bateri saya pun dah 20% ni. So Esok ni. kita akan ke episod 2 kot. Naim seksinya Naim. Pembantu rumah di belakang tu ke? Macam maid. Yang tu yang buat tempe tu kan. Yang inilah toket tempe. Tunjuk sikit. Tempemu hidupku sengsara. Tempe untuk bersara. Terima kasih tuan rumah Terima kasih sebab invite. Ending lu buat Shallow. Okey kan. ending. Apa dah? Saya cukup 300. Invite saya balik. Okey kan. Kita nak tutup lah sikit. Siapa? Macam dua korek dah aku ni. Siapa dulu? Okey, Acap dulu nak tutup, conclude untuk everything pasal topik kita new normal. Okey, terima kasih mana yang tengok. Kami punya podcast ni lebih kepada sharing, borak. Sebenarnya dah lama dah kita orang tak borak-borak ramai-ramai ni. Betul. Since tahun lepas dah ni. Tahun lepas dan kami pernah lah hubungi Bobby, Mat masa PKP tu borak-borak kosong. Tapi ni podcast yang dianjurkan oleh saudara Aki. So banyak terima kasih dan kepada semua rakyat Malaysia teruskan mengamalkan penjarakan sosial, basuh tangan. Penjarakan sosial tu orang tak faham kadang-kadang. Dia memang dah jauh tapi yang jauh dia tu kadang-kadang dia dekat dengan kita. Ada yang tak faham lah kan. So fahamkan yang tu. Basuh tangan, guna hand sanitizer, pakai face mask tu pun bila perlu, tak payah membazir sangat. Kalau rasa batuk semua baru pakai kan. So ni tak ada apa-apa nak pakai. Yang itulah kita kena fahamkan sikit lah kadang-kadang. Kita pakai juga jadi macam satu pembaziran. Sebenarnya dia pakai untuk orang yang tak sihat, lagi penting sebenarnya. Betul. So dia jadi pembaziran kepada orang yang tak sihat tu lah. Yang kita. So new normal, banyakkan berdoa supaya kita dapat menang dan terus menang. InsyaAllah kita boleh menang. InsyaAllah.
So Bobby, ada benda nak cakap lagi pasal ni? Nak conclude lah kesimpulannya. New normal ni benda yang baru, nak tak nak kita kena hadapi, betul tak? Betul. Betul. So kita cubalah, selagi kita boleh cuba, kita cuba. At least sekarang apa, kalau ikutkan memang kita dah cuba dah kan, dengan benda-benda baru ni. Macam tadi Acak cakap, kita dah pakai mask, kita bercuci tangan, kita dah jaga penjarakan, semua tu. Sekarang pun pembayaran tu semua kalau nak pergi kedai pun bayaran atas talian kan. Jadi semua benda-benda tu benda baru. Normal baru ni nak apa, nak adapt berbagi berpanjangan ni agak kena selalu praktis lah benda tu. Jadi kepada rakyat Malaysia, maaf kalau apa yang saya cakap tadi ni ada menyinggung perasaan. Kadang-kadang kita tak tahu kan, hati orang dia terasa apa yang kita cakap ni, sedangkan kita ni cakap bergurau-gurau senda kan, tapi takut orang take part serius. So kita minta maaf. Bobby tuju kat mak tu. Bobby tuju kat Tak mak ada tu. pun, saya tuju kepada semua yang menonton ni. Sebabnya so carilah peluang untuk jadi yang terbaik. Terima kasih invite saya. Dapat keuntungan, jangan lupa share-share. Okay, Ada lagu gang. Rauda. Macam ada benda nak cakap lagi ke? Ideal. Penutup. Conclusion Idea. Aku nak cakap banyak pun semua yang Bobby dengan Acak dah cakap. Itulah yang penting kita belum menang lagi. Kita kena terus berlawan lagi ikut apa yang disarankan oleh kerajaan dan KKM bagi membasmi penularan wabak COVID-19. Dan last sekali aku nak terima kasihlah dekat Akif kerana jemput untuk join sekali borak-borak ilmiah ni kan, podcast ni kan. Next time jemput kita orang lagi. Okay. Itu saja. Jangan tengok channel ni, jangan lupa subscribe, like and share. Okay. Yeah, subscribe and share guys. Jangan lupa subscribe Shalom. saya punya channel. Nanti dekat description tu nanti. Nanti bagi link. Boleh. Okay, Zakuan. Okey, terima kasih tuan rumah Akif Rudin kerana menjemput kami untuk berkongsi, walaupun aku tak banyak cakap sangat pun, aku banyak mendengar sahaja. Okey, dan sebenarnya betul lah tu, kita masih belum menang sepenuhnya tapi usaha ke arah kemenangan tu ada. Okey, dan kita dah ada progres untuk menang. Dan bila semalam kot kita punya Perdana Menteri dah mention kan, kita antara salah sebuah negara yang berjaya memerangi COVID-19. Ya. So terima kasih KKM, frontliners dan sebagainya, dan rakyat Malaysia teruskanlah menjaga dan memelihara dan mengamalkan SOP. Abu. Apa dia? Abu nama dia. Mengamalkan SOP yang kerajaan dah bagi. Bukan susah pun kan. Memang kita rasa benda ni satu benda yang remeh. Yang ni kan, tapi aku pun sama juga susah meluat pakai mask, tapi nak buat macam mana, kena pakai lah kan. Pakai je lah, sat je pun 28 berapa puluh tahun kita hidup tak ada keadaan macam ni, setahun je kita nak ada, takkan tak boleh lawan. Untuk kebaikan bersama kan. Berapa puluh tahun dah kita dah diberi satu kehidupan yang selesa, yang tak ada penyakit apa pun. Tiba-tiba Betul. pun nak kena uji macam ni kan, takkan dah koyak kot. Apa nama dia Wan? Apa nama? Aku tak tahu apa nama. Camca. Abu. Anak pulang camca Kak. Aduh, isu camca masih diperhangatkan lah. Yang tu kita buat broadcast lain. Itu bakal lain. Kena gambar sekali tu. Okay, Mat ada nak cakap? Last kali. Kita masih belum menang melawan musuh yang tak nampak. Aku nampak Ahmad. Aku ini musuh yang tak nampak. Tak nampak. Yang paling nampak Bobby. Okay. Jadi kita belum menang dan kita harus melawan musuh yang tak nampak ni.
Dan Nampak amat. dan kita kena amalkan 3S sebelum jadi 4S. Okey, 3S yang KKM telah digariskan kepada kita, Safwan? jangan di tempat yang sesak. Lepas tu tempat yang sempit dengan sembang dekat. Okey, jangan Satu sembang lagi, dekat. elakkan Safwan. Okey. Yang keempat, dia ada 4 sebenarnya. Yang keempat, siapa tak ikut aku sepak. Okey, lepas tu terima kasih kepada semua KKM, Barisan Hadapan, ATM, Polis Diraja Malaysia yang bertungku lumus menjaga keselamatan dan menjaga Fellow keselamatan negara. Fellow nak Dan juga. juga kepada Afif, thank you Baca sebab skrip. invite aku untuk Baca masuk skrip, hari ni. Walaupun Baca skrip, sebelum ni dia orang masuk, aku tak masuk. Jadi Dia dah buat Jadi- skrip lah. jadi kita jaga jaga masyarakat. Yang paling penting, jagalah orang yang berisiko untuk kena. Macam kita ni orang muda, insyaAllah kita diberi kekuatan. Tapi orang yang masih yang dah berumur macam warga emas, dia harus kita jaga. Kita jaga masyarakat kita dan kita jaga negara kita. Akhir sekali, hashtag Komander Tempur fighting, okay? Fighting. Motif sangat. Apa tu? Fighting doh. Apa tu? Ini aku dah lagi. Jangan Boleh. lupa subscribe, Ya. like dan share, gang. Ya. Okey, geng, terima kasih banyak-banyak sebab sudi join aku punya podcast walaupun yelah, kalau korang nak tahu geng, ni podcast yang diorang aku tak bayar tau tapi diorang sanggup share ilmu apa semua. Tadi cakap lain. Tak bayar. Jangan potong skrip orang. Oh. Nanti kita Okey, gang. Sekali aku nak tanya, kita sembang banyak ni, apa tajuk sesuai untuk kita? Paling last aku tanya. Tajuk sesuai Okey. Aku tahu. Okey. Tu burung apa tu ke? Tak adalah. Kau tulis ni apa? Sembang santai new normal. Macam tu je kot. Tak pun new normal apa? Tanda soal banyak-banyak. New normal. Boleh tak? Sebab dia Alright. Okay, geng. Nanti hantar link Instagram dengan gambar masing-masing untuk aku buat DP. Alright. Okay, thank Sama influencer ni. Wow. okey, cut. Kak. okay, it's a rap. It's a rap. Okay, Bobby. Dia berdua hilang. Ya Bila ilah hilang? Allah.